Baiklah, apa khabar semua? So kita akan mulakan dengan subjek PC competency kita ini dengan subjek Microsoft Word, dengan aplikasi Microsoft Word. Baik, kita tengok kepada lesson 1 bagi Microsoft Word ini, iaitu exploring the Microsoft Word 2010 environment. Ada 4 perkara yang kita tengok di sini. Itu yang pertamanya, starting Microsoft Word, exploring the Microsoft Word window, accessing help function, dan juga exiting Microsoft Word 2003. So 4 perkara saja di situ. Baik, kita mulakan dengan perkara yang pertama dahulu. Untuk start Microsoft Word, kita akan pergi pada menu start, all program, kita akan cari Microsoft Office, dan kita search kepada Microsoft Word, Microsoft Office Word 2003, dan klik. So ini akan membuka perisian Microsoft Word kita. So bila kita buka saja Microsoft Word ini, kita akan dipersembahkan dengan antarmuka yang lebih kurang begini, ya. Okay, kita tengok dulu komponen-komponen utama yang terdapat di dalam Windows ini. Bahagian yang pertama sekali, iaitu di bahagian atas ini, kita namakan dia sebagai title bar. So title bar ini berfungsi untuk memaparkan nama fail yang sedang kita bekerja sekarang, atau yang sedang kita edit sekarang. Di bawah immediately di bawah title bar itu, kita ada menu bar. So menu bar di sini fungsi dia untuk menyimpan kesemua command-command ataupun arah-arahan yang boleh kita gunakan untuk bekerja dengan Microsoft Word. So di bawah daripada menu bar itu, kita ada toolbar. So secara asasnya terdapat dua toolbar yang asas yang kita akan sentiasa gunakan, iaitu standard toolbar, standard toolbar di sini, dan juga di bawah dia kita namakan sebagai formatting toolbar. Ini dua toolbar asas yang kita akan sentiasa perlu ada semasa kita bekerja dengan Microsoft Word. Right. So toolbar ini berfungsi untuk sebagaimana juga menu bar, tetapi dia ni mewakili diwakilkan dengan gambar-gambar kecil, supaya mudah dicapai dengan cepat. Contohnya kalau kata kita nak mengakses satu-satu arahan, contohnya save, kita boleh dapati dia daripada file, save, ataupun juga kita boleh akses dengan lebih cepat lagi dengan menggunakan toolbar, iaitu di sini. Okey, baik, itu fungsi toolbar. Okey, so sekiranya toolbar ini salah satu toolbar yang ada di sini hilang, apa yang boleh kita lakukan adalah dengan kita klik kanan butang mouse mana-mana bahagian di sini, dia akan memaparkan ke semua toolbar yang ada. Okey, tanda right ni menunjukkan toolbar yang sedang dipaparkan, iaitu standard toolbar, formatting toolbar, dan drawing toolbar di sini. Okey, manakala yang tidak di right itu menandakan bahawa toolbar itu sedang tidur atau sedang dormant. So jadi just in case kalau kata salah satu toolbar yang kita perlukan hilang, ataupun begini, standard toolbar ni tidak di right, kan, maksudnya ianya sedang tidur. Jadi kalau kita nak onkan dia semula, just klik saja sekali lagi pada standard toolbar, sudah akan muncul semula. Okey, baik. So ada kalanya juga toolbar ini kadang-kadang dia bergabung dalam satu baris yang sama. Sebegini, kita boleh adjustkan kedudukan toolbar ini dengan klik pada awalan dia. Perhatikan pada 4 titik awal di situ. Apabila kita lalu saja cursor kita pada 4 titik tersebut, cursor kita akan berubah jadi anak panah untuk move. Kita klik dan move. Alright, bagi adjustkan kita punya kedudukan toolbar. Kadang-kadang toolbar tersebut boleh juga dimasukkan sekali dalam satu baris yang sama. Ini akan bawa masalah kerana ada bahagian-bahagian toolbar tertentu yang akan tersembunyi. Okey, so jadi susah untuk kita capai dia. Jadi saya digalakkan di sini bahawa kita separatekan toolbar tersebut menjadi dua baris yang berbeza, supaya mudah kita nak lihat dia, semua menu telah pun dipaparkan dan mudah untuk kita capai. Baik, so itu tadi berkenaan dengan toolbar. Okey, lagi bahagian di bawah ni kita ada menu bar, kita ada ruler, ruler bar, ruler bar di bahagian sini. Ruler bar ni kita gunakan ni biasanya untuk menentukan tab stop dan juga menentukan paragraph indentation bagi perenggan-perenggan yang ada dalam kita punya dokumen itu nanti. Sekiranya toolbar ini tidak kelihatan di dalam anda punya aplikasi Microsoft Word,
Okey, perhatikan pada menu view. Ya, klik pada menu view. Pastikan bahawa ruler ini di right. Sekiranya dia tidak, dia akan dihilangkan di situ. So jadi pastikan bahawa ruler kita right kan. So dia akan dipaparkan, ya. Baik. So bahagian yang di tengah ini, of course kita namakan sebagai edit area, ataupun lebih secara plainnya dikenali sebagai pages lah, ya, sebagai pages. So di bahagian sini lah nanti kita masukkan teks kita, ya, dan kita akan masukkan gambar apa-apa sajalah yang ingin awak hasilkan nanti. Okey. So asas-asas di sini kita perhatikan bahawa kita disediakan dengan satu muka surat sahaja. Okey, dalam satu-satu masa. Ya. Baik. So of course kita boleh menambahnya kemudian. Okey, saya tunjukkan dulu cara macam mana nak menambahkan muka surat dengan cepat, ya. Menambahkan muka surat dengan cepat. Okey, cara dia adalah dengan kita hold button control dan tekan enter. Ya. Ya, baik, dapat, ya. Sekali lagi, hold button control dan tekan enter. Ya. Okey. So perhatikan sekarang ni, daripada satu muka surat saja, sekarang kita dah ada sehingga 3 muka surat. Alright. Itu cara paling cepat untuk menambah muka surat di dalam Microsoft Word. Baik. So di bahagian bawah sini lagi, perhatikan, ya, di bahagian kecil di sini, ya, kita ada apa yang kita namakan sebagai view mode. Ya, view mode. Kita dapat lebih kurang 6 view mode yang ada di sini. 5 view mode yang ada di sini, ya. Iaitu yang pertamanya kita ada normal view. Ya, kalau kita perhatikan di situ, ini merupakan view yang biasalah. Kita boleh menaip dengan menggunakan view yang sebegini, ya. Walau bagaimanapun, dalam view mode normal ini, page kita tidak dibahagikan mengikut saiz muka surat yang betul. Tak ada pembahagian dia di situ. So jadi maybe setengah orang tidak berapa selesa, ya, dengan keadaan yang macam ni. Okey. So jadi view mode yang kedua, kita ada web layout view. Microsoft Word ini juga boleh kita gunakan untuk menghasilkan laman web. So jadi dengan menggunakan web layout view ini, ya, kita boleh pastikan bahawa apa yang akan kelihatan dalam bila di dalam web page kita nanti akan keluar lebih kurang sama, ya. Baik. So yang ketiga, kita ada print layout view. So print layout view ini merupakan view yang kita akan sentiasa pakai, di mana setiap muka surat itu dipaparkan dengan betul mengikut saiz kertas yang dipilih lah. Dalam kes ini, saiz kertas yang dipilih adalah saiz A4. So jadi kita dapat memastikan bahawa satu data yang dimasukkan di sini adalah akan keluar lebih kurang sama apabila kita print out dia nanti. Okey. Baik. Kemudian kita ada juga view yang seterusnya, iaitu outline view. So outline view ni biasanya kita gunakan dia, untuk memaparkan data-data kita ataupun teks kita dalam bentuk point form. So jadi bila dipaparkan dalam bentuk point form, adalah lebih mudah kita untuk highlightkan dia, data-data tersebut ataupun teks tersebut, maybe untuk kita copy dan paste ke dalam dokumen yang lain, maybe dalam untuk menjadikan web page, ataupun di mana-mana sajalah, untuk kita copy dan pastekan ke tempat lain. Baik, view yang terakhir iaitu kita ada reading layout view. Reading layout view ni of course, namanya pun telah membayangkan fungsi dia, di mana sekiranya kita mempunyai satu data yang span sehingga banyak muka surat, kita boleh gunakan view ini seolah-olah macam sebuah buku, di mana dia hanya dipaparkan secara side by side. Kita boleh membaca sebagaimana kita membaca sebuah buku lah. Okey. So jadi sekiranya nak keluar daripada mode ini, perhatikan pada button close. Klik pada button close untuk menutup view.